Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Afika Diana binti Abdul Latif merupakan pelajar sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia bagi kos psikologi pendidikan akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Masalah Tingkah Laku Remaja Lelaki dan Keterlibatan Bapa. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang masalah tingkah laku di kalangan remaja lelaki, suka untuk saya bawakan data daripada Malaysian Youth Data Bank System di mana data tersebut memberitakan penglibatan dan tangkapan juvana indeks Malaysia bagi tahun 2016 sehingga 2022 bagi kategori umur 7 hingga 18 tahun seramai 34,248 orang telah ditangkap atas pelbagai sabitan jenayah iaitu seperti kecurian motosikal, mencuri, merogol, bunuh, mencederakan dan samun berkawan bersenjata api. Daripada kategori umur tersebut, umur 16 hingga 18 tahun merupakan penyumbang terbesar dengan kadar 24,635 orang pesalah juvana ditangkap. Seramai daripada 95% daripada pesalah juvana adalah lelaki, iaitu sebanyak 32,609 orang berbanding hanya pesalah perempuan yang menyumbang kepada 1,639 orang sahaja. Dan jika kita lihat pula di Amerika Syarikat iaitu kenyataan Children Defense tahun 2021 bagi tahun 2019, sebanyak 696,620 kanak-kanak di sana ditangkap kerana melakukan kesalahan jenayah. Anggaran menunjukkan seorang remaja akan ditangkap pada setiap detik 45 saat. Tahun 2021 juga telah menunjukkan terdapat 1,900 orang kanak-kanak ditangkap di Amerika Syarikat pada setiap hari. Sesungguhnya hampir setiap sekolah berdepan dengan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh para pelajar. Dalam kajian Zainul Abidin 2017 juga menyatakan tahap salah laku disiplin pelajar bagi lokasi bandar dan luar bandar di sekolah-sekolah negeri Kedah pada tahap sederhana. Perilaku tersebut berdasarkan perbuatan jenayah, kekemasan diri, ponteng, kurang sopan, pengabaian masa, merosakkan harta benda, berlaku tidak jujur serta berkelakuan lucah. Remaja yang bermasalah tingkah laku ini berkemungkinan mereka akan mendewasa menjadi seseorang yang berdepan lebih banyak masalah dalam kehidupan mereka sepertinya keganasan rumah tangga, penceraian, pengangguran, mencederakan dan bahkan bunuh diri. Dan kegagalan pembentukan karakter anak lelaki yang betul dan tepat akan mempengaruhi dan memberi kesan buruk pada pembangunan diri anak remaja lelaki kelak. Kerana itulah amat penting untuk sesebuah kajian dijalankan dalam menangani masalah tingkah laku dalam kalangan remaja, khususnya remaja lelaki. Dalam kajian Fauzia Ibrahim et al. 2017 ada menyatakan kajian terhadap tingkah laku sosial dalam kalangan generasi muda berdasarkan gender dan kawasan tempat tinggal amat diperlukan sebab berupaya membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk merangkau polisi dan program-program pembangunan generasi muda yang lebih seimbang bagi memastikan program transisi generasi muda ke alam dewasa kelak adalah lebih signifikan kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak tertentu untuk melakukan intervensi terbaik dalam memberikan rawatan terbaik kepada remaja bermasalah sekaligus mengukuhkan kembali institusi diri remaja yang semakin kehilangan arah panduan. Jika kita lihat masalah tingkah laku remaja lelaki, untuk konsep masalah tingkah laku remaja, fasa remaja ini merupakan satu fasa peralihan sementara yang membuatkan mereka ni berada dalam satu keadaan teruja untuk melakukan pelbagai percubaan baharu yang cenderung melengkapkan rasa yang kurang diisi ketika mereka zaman kanak-kanak dahulu.
di dalam kenyataan Sydney Nuran 2018 juga menyatakan perubahan yang berlaku dalam diri remaja ni dia mengakibatkan berlakunya satu tingkah laku bermasalah dalam kalangan mereka, bahkan akan semakin meningkat saban waktu umur mereka bertambah. Begitu juga dipersetujui oleh Nurul Nadira 2020, remaja yang bermasalah adalah mereka yang terlibat dengan tingkah laku negatif yang bertentangan dengan agama serta norma masyarakat. Jika oleh itu, jika kita lihat, bagi kanak-kanak yang tidak dipedulikan oleh orang tua, akan lebih mudah untuk menerima pengaruh negatif daripada orang luar yang menawarkan sisi kebahagiaan yang diinginkan remaja walaupun memberi impak buruk kepada mereka, kerana dalam fasa ini mereka rasa ingin mencuba-cuba, ingin tahu, dan jika tidak dibimbing oleh orang tua, maka mereka akan cenderung melakukan masalah tingkah laku. Kita lihat dekat luar negara. Antonio Granero et al. 2020 menunjukkan ketika sisi pendidikan jasmani pelajar lelaki menunjukkan level yang tinggi bagi tingkah laku bermasalah berbanding pelajar perempuan. Disebabkan kerana mereka ini lebih mudah membantah guru dan menyukai persaingan sesama rakan, serta mereka ada perasaan ingin menarik perhatian daripada lawan jantina mereka. Begitu juga dengan kajian Glock and Klein 2017. Remaja yang lebih kerap melakukan kebisingan dan bertindak sengaja dalam tingkah laku semata-mata untuk mengganggu perhatian rakan kelas mereka adalah remaja lelaki. Dan kita lihat pula di Malaysia, Fauzia Ibrahim et al. 2017 ada menyatakan generasi muda lelaki yang tinggal di kawasan terpinggir dan arus perdana Malaysia, dia menunjukkan tingkah laku sosial, iaitu dalam tingkah laku hyperaktif, tingkah laku prososial dan gangguan tingkah laku yang lebih tinggi berbanding generasi muda perempuan yang tinggal di kedua-dua kawasan tersebut. Jadi, kesimpulannya kita dapat lihat bahawa masalah tingkah laku remaja lelaki ini lebih tinggi berbanding remaja perempuan. Dan kita lihat teori pembelajaran sosial di mana teori ini melalui 4 proses. Pemerhatian, proses ingat apa yang dilakukan oleh model mereka, proses reproduksi iaitu meniru perbuatan tingkah laku yang dilihat mereka, dan juga proses peneguhan dari motivasi hasil daripada peniruan daripada model mereka. Mengapa teori ini? Kerana daripada teori ini kita tahu remaja lelaki dia akan melihat dan mengamalkan tingkah laku yang didasari oleh role model yang tidak sihat dan merosakkan dan menyebabkan proses pengamatan tersebut kekal menjadi tingkah laku dalam diri remaja. Oleh sebab itulah wujudlah pelbagai jenis tingkah laku bermasalah disiplin dalam dan luar sekolah kerana kepelbagaian peniruan dan latar belakang remaja atas pergaulan mereka yang pelbagai. Justru dapat dirumuskan bahawa masalah tingkah laku remaja lelaki adalah satu kemaslahatan kepada masyarakat sebab melibatkan hubungan sosial yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Adalah amat penting untuk kita faham peranan remaja lelaki dan faktor keterjebakan mereka terhadap masalah sosial, khususnya tingkah laku, kerana fasa remaja adalah ada satu fasa yang sangat rapuh kepada mereka. Kita lihat faktor keterjebakan masalah tingkah laku remaja lelaki, iaitu faktor keterlibatan bapa dalam mendidik anak. Walaupun ibu sering dijadikan sebagai pusat pendidikan utama seorang anak, tapi bapa juga sama peranan besarnya. Dalam Plague dan Maxia Derley 2004 dalam LAMS 2010 menyatakan terdapat perbezaan yang tinggi dalam pengasuhan berdasarkan jenis jantina orang tua, iaitu kebanyakan ayah ni dia menghabiskan waktu yang kurang secara keseluruhannya dengan anak-anak banding ibu. Dan Dakun 2002 pula menyatakan penyertaan bapa sangat penting dalam bina pertumbuhan fizikal dan psikologi seorang anak. Remaja lelaki ni dia cenderung untuk tiru perbuatan dan perilaku terdekat yang menjadi idola dan panduan mereka. Maka kehadiran seorang bapa dalam membentuk diri mereka adalah menjadi titik keutamaan, apalagi mereka bapa ini menyumbang jantina yang sama kepada anak remaja lelaki itu. Dan juga kita lihat seterusnya dalam LAMS 2017 mendefinisikan bahawa keterlibatan bapa dalam pengasuhan anak adalah sebagai bentuk keterlibatan bapa secara langsung maupun tidak langsung dengan pengasuhan yang mencakupi komponen seluruh afektif, kognitif, etis dan tingkah laku. Jadi penglibatan bapa dalam kehidupan anak ni dia merangkumi segenap kehidupan sebab dia
Kerana kehilangan figura bapa sebagai pemegang taruh ketua keluarga akan menyebabkan anak-anak ini kehilangan rasa selamat dan cinta kepada ahli keluarga dan seisi rumah. Begitu juga seorang bapa, dia akan menjadi ikutan kepada anak-anaknya daripada segi tingkah laku, percakapan dan semangat jua yang ada dalam diri. Oleh itu, cadangan yang akan saya berikan adalah pertama, pengukuhan institusi bapa dalam setiap keluarga. Ini amat penting. Hanya dengan mempertingkatkanlah ilmu kebapaan dan ilmu kekeluargaan sahaja, kita akan dapat membantu institusi keluarga untuk terus bertahan dan kukuh. Nang Lee et al. Dalam Septiani Nasution 2017 ada menyatakan, penglibatan bapa di dalam pengasuhan akan dapat memberikan satu impak positif pada seluruh perkembangan anak. Itu dia merangkumi kognitif, intelektual dan pencapaian prestasi emosi, sosial, jantina, moral dan sekaligus membantu penurunan perkembangan negatif anak-anak. Jadi bapa itu menjadikan diri contoh teladan terbaik dari segi pertuturan, percakapan dan tindakan akan menjadikan anak-anak menghormati bapa dan sekaligus menjadikan bapa ini ikutan hidup kepada mereka. Kedua adalah pemantapan pengisian rohani dalam keluarga. Ini baik di kalangan bapa ataupun remaja lelaki itu sendiri, keduanya harus saling melengkapkan diri dalam memantapkan jiwa dengan ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu asas kehidupan. Juniati 2015 dalam Lajnah Pentashf fi Mushaf Al-Quran 2014 ada menyatakan, seseorang anak itu dia ada hak untuk terima rawatan dan penerimaan secara menyeluruh daripada sudut fizikal, mental, perkembangan pengetahuan daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi dalam membentuk disiplin diri anak remaja, keperluan pengisian jiwa dengan agama dan nilai hidup adalah satu akar yang mampu menegakkan jati diri remaja agar anak-anak ini lebih bersedia berhadapan dengan risiko yang lebih besar di masa hadapan. Seperti mereka untuk tidak mudah berasa putus asa jika berdepan ujian. Seterusnya, pemerkasaan figura lelaki dalam aktiviti sekolah. Pihak sekolah dia hendaklah melaksanakan satu program pemerkasaan figura lelaki dalam aktiviti sekolah yang lebih berfokus tanpa dia melibatkan remaja perempuan supaya mereka ini tahu bagaimana peranan lelaki amat penting dalam menyeimbangi kehidupan sedia ada. Dan amat penting untuk para remaja untuk tahu membezakan peran dan kepentingan dua jantina ini. Memastikan mereka kenal dan mampu mengidentifikasikan identiti jantina diri dengan tepat dan luhur. Iaitu supaya tidak terpengaruh dan tidak confused dengan apa yang perlu dilakukan oleh diri mereka. Kajian Turnes dan Harms 1991 ada menyatakan sekolah merupakan penyumbang kepada perkembangan perilaku remaja. Maka menyedarkan mereka tentang kewajipan menjaga diri dan ahli keluarga saat telah berada di fasa kedewasaan atau berkeluarga kelak adalah sangat penting agar mereka ini kelak menjadi lelaki dewasa yang teguh dirinya. Dan akhir sekali adalah pengayaan program yang melibatkan PIBG sekolah. Pihak sekolah perlu mempunyai hubungan yang erat dan harmonis dengan persatuan ibu bapa di sekolah masing-masing. Aziza et al. 2013 ada menyatakan PIBG perlu mengadakan aktiviti yang boleh menambah nilai dan memperbaiki hubungan dua hala di antara ibu bapa dan sekolah dengan menjadi jambatan dalam memasyarakatkan sekolah dan mensekolahkan ibu bapa tentang peranan mereka. Hubungan yang baik di antara guru dan ibu bapa juga, dia akan memudahkan lagi ibu bapa mengawasi dan awali keadaan kehidupan anak-anak. Oleh itu, diharapkan dengan 4 cadangan ini, pihak-pihak tertentu boleh merencana intervensi terbaik dalam membantu membenteras masalah tingkah laku di kalangan remaja lelaki. Rumusannya, anak-anak lelaki yang semakin hilang kepercayaan kepada ahli keluarganya sendiri seperti bapa adalah sebuah petanda kepada keruntuhan jiwa anak-anak dan pastinya akan lebih mudah dipengaruhi kekaburan keseronokan dunia hiburan yang sementara hingga mereka ini buta kesan buruk yang bakal dihadapi pada esok hari. Diharapkan setiap pihak berwajib dan berautoriti akan cakna tentang perhubungan seorang bapa dan isu permasalahan tingkah laku remaja lelaki ini kerana amat penting untuk melaksanakan sebuah usaha yang berterusan bagi setiap pihak dalam memulihkan kembali tingkah laku remaja khususnya dan nilai-nilai murni dalam masyarakat amnya. Kesejahteraan akhlak dan tingkah laku remaja dia akan menjamin sebuah kehidupan yang lebih terbimbing dan cerah. Setiap jiwa anak-anak ini amat berharga kepada negara yang aman dan damai. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.